Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kelas. Hari ni semua sihat ke? Senyap je ni. Kamu boleh nampak tak saya punya skrin dan boleh dengar tak suara saya? Boleh. Boleh ya. Okey, hari ni kita nak sambung bab 5, iaitu rangkaian dalam teori graf 5.1.3. Ha, Sebelum tu, ini saya punya hasil pembelajaran. Saya harap di akhir pembelajaran ini kamu semua boleh mengenal dan melukis subgraf dan pokok dengan sekurang-kurangnya dapat menjawab 2/6 soalan yang saya akan berikan nanti dengan betul ya. Okey, kita ada subgraf. Subgraf tu apa? Subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal atau bucu. Subgraf ni sebenarnya dia ada graf. Kita ada graf. Sebahagian daripada graf tu kita panggil sebagai subgraf. Nanti saya akan tunjuk contoh. Secara ringkasnya, suatu bucu dalam graf G ialah subgraf bagi graf G. Dia macam nanti kita akan tengok. Kita ada graf. Subgraf ni adalah sebahagian daripada graf tu. Okay, contoh yang pertama, tentukan sama ada raja 1, raja 2, raja 3, raja 4 ni ialah subgraf bagi graf G. Okay, ni kita ada graf G. Okay, kita nak tentukan sama ada raja 1, raja 2, raja 3, raja 4 ni subgraf ke atau bukan subgraf bagi graf G kita. Jadi macam mana nak tahu? Okay, pertama sekali kamu akan tengok, okay, ni adalah graf G. Kita nak tentukan sama ada raja 1 ni graf G ke bukan graf G. Jadi kita tengok. Pertama sekali kita tengok kat sini ada bucu P. Kita ada bucu P. Kemudian kita ada bucu S. Okey, bucu P dan bucu S. Okey, kamu tengok kat sini dia mesti sama. Bucu P, bucu S. Lepas tu tengok tepi dia ni. Tepi dia yang garis ni adalah E5. Tengok kat sini. Garis antara tepi yang menyambungkan bucu P dengan bucu S ni adalah E5. Maksudnya dia sama kan? Maksudnya raja 1 ni adalah subgraf daripada graf G. Subgraf bagi graf G sebab dia sebahagian daripada graf G. Tengok ni, bucu dia sama, tepi dia pun sama. Maka raja 1 adalah subgraf bagi graf G. Kerana pasangan bucu iaitu P dan S ni sama, kemudian tepi dia E5 pun sama. Maka dia adalah subgraf bagi graf G ni, sebahagian daripada graf G. Okey, kemudian raja yang kedua pula. Raja yang kedua kita check. Okey, bucu kita dah betul dah. P, ada S, ada Q. Sama dah sini P, S, Q. Okey, check pula dia punya tepi. Okey, tepi yang pertama yang menyambungkan bucu P dan bucu Q adalah E1. Okey, menyambungkan bucu P dan bucu Q adalah E1. Okay, menyambungkan bucu P dan bucu S. Okay, menyambungkan bucu P dan bucu S, E5. Okay, E5 sini sama dah. Tetapi kamu tengok kat sini dia ada gelung. Tapi gelung dia berada pada bucu P. Sepatutnya gelung dia berada di bucu mana? Sepatutnya gelung E2 kita ni sepatutnya berada pada bucu Q. Jadi dia dah tak sama. Bila dah tak sama, maksudnya dia bukan subgraf. Okey, dia bukan subgraf bagi graf G sebab ada yang tak sama, iaitu di bahagian gelung ni. E2 kita, gelung kita berada di bucu P, sepatutnya gelung kita berada di bucu Q. Sebab itulah dia adalah bukan subgraf. Jadi raja 2 bukan subgraf kerana kedudukan gelung E2 bukan pada bucu Q. Jelas ke kelas? Kata mudahnya subgraf ni, subgraf tu adalah sebahagian daripada graf G. Okey, sebahagian daripada graf G. Kalau dia ada yang tak sama, automatik dia bukan subgraf. Okey, raja yang ketiga. Okey, raja yang ketiga pula. Okey, kita tengok bucu. Okey, bucu P. Sekejap ya, mana pen saya ni keluar. Kita ada bucu P. Ya Allah. Bucu P, ada bucu S, ada bucu Q. Okay, tengok pula tepi dia. Tepi dia yang menyambung bucu P dan bucu S ni patutnya adalah E5. Tapi kat sini E3. Jadi dah salah dah kat sini. Okey, walaupun dia punya ni je salah, tak sama, automatik salah. Kalau dia subgraf, dia mesti sebiji sama. Sebahagian daripada graf asal tu mesti sama.
Okey, tengok ni. Dia punya gelung pada pada E2 ni, gelung E2 ni dah betul dah pada bucu Q. Tapi masalah kita sekarang ni, kita punya tepi tu sepatutnya E5 tapi dibuat kat sini E3. Jadi automatik kita punya rajah 3 ni adalah bukan subgraf. Okey, bukan subgraf kerana tepi yang mengaitkan bucu P dan bucu S bukan E3 tetapi sepatutnya E5. Sebab itu dia automatik salah, bukan subgraf. Okey. Okey, tengok contoh yang keempat pula. Okey, contoh yang keempat ni macam nampak macam sama dah. Nampak sama. Okey, jom kita cek sama ke tak sama. Okey, pertama sekali kamu cek bucu. Okey, bucu P sama, bucu Q okey, bucu S okey, bucu R okey. Okey, semua bucu dah okey. Okey, cek apa garis yang menyambung, tepi yang menyambungkan bucu P dan bucu S ni betul tak E5? E5, okey, E5 sama dah. Okey, bucu yang menyambungkan tepi yang menyambungkan bucu P dan bucu Q E1. Okey, betul dah E1. Okey, bucu yang menyambungkan tepi yang menyambungkan bucu S dan bucu R E4. Sama dah E4. Okey, sekarang kita cek gelung kita. Gelung kita E3. Gelung kita, gelung tu yang bulat macam ni ya kelas. Yang bulat macam ni nama dia gelung. Gelung kita ni E3. Sepatutnya E2. Jadi dah tak sama dah. Automatik salah. Okey, kemudian tengok kat sini pula. Tepi yang menyambungkan bucu Q dan bucu R sepatutnya E2 tapi kat sini E3 dan tak sama, maka dia pun salah juga. Okey, bila dah ada yang salah automatik dia bukan subgraf. Okey, rajah 4 bukan subgraf kerana gelung E3 pada bucu Q. Sepatutnya E2 yang sepatutnya berada pada bucu Q. Kemudian tepi E2, dia kata tepi E2 yang mengaitkan bucu Q dan bucu R adalah salah. Sepatutnya E berapa? E3. Okey, bila dia dah buat salah, dah tak sama dengan kita punya graf yang asal, automatik rajah itu bukan subgraf kita. Jelas ke kelas yang ni? Ada tak sesiapa yang nak tanya sebelum saya teruskan? Boleh ke? Boleh. Boleh ya, jelas ya. Kata mudahnya subgraf ni sebahagian daripada graf kita yang asal. Okey, make sure kena sama. Okey, jom kita nak tengok pula pokok. Apa ni pokok? Ni bukan pokok kat luar rumah kamu tu ya. Ni pokok lain. Dalam konsep dalam ni pokok. Kita guna pokok. Pokok tu adalah suatu graf. Satu graf ialah pokok suatu graf ialah subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berikut. Iaitu ciri-cirinya adalah dia adalah graf mudah. Graf mudah ni bermaksud dia tiada gelung, dia tak ada gelung, dia tak ada berbilang tepi. Okey, itu graf mudah, tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Berbilang ke tepi tu saya imbas kembali sambil-sambil tu. Okey, gelung bila ada bucu, lepas tu dia ada bulat. Ini nama dia gelung. Kalau berbilang tepi, kita ada dua bucu. Okey, dua bucu. Kemudian dia ada tepi macam ni satu, lepas tu tepi macam ni satu. Okey, ini nama dia berbilang tepi. Berbilang tepi. Tapi kalau untuk pokok ni, dia cakap pokok ni ciri-ciri dia iaitu graf mudah. Graf mudah maksudnya dia mesti tak ada pokok, dia mesti tak ada berbilang tepi, dia tak ada gelung. Okey, kalau dia ada gelung, ada berbilang tepi, automatik bukan pokok. Okey, based on dia punya ciri-ciri. Lepas tu dia kata semua bucu mesti berkait. Semua dalam pokok ni, untuk pokok kita nak tentukan sama ada dia pokok ke tak pokok, dia punya bucu mesti berkait. Semua sekali mesti berkait. Okey, setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey, nanti kita akan tengok contoh. Kemudian, bilangan bucu kita, bilangan bucu dia akan bagi nanti. Lepas tu bilangan tepi kita mesti kurang satu daripada bilangan bucu kita. Contohnya gambar rajah kita macam ni. Gambar rajah kita ada 5 bucu. Jadi bila kita nak tentukan sama ada dia pokok ke tak, kamu kira. Okey, contohnya kalau bucu dia 5, tepi dia mesti 4 je. Sebab tepi dia mesti kurang satu daripada bilangan bucu kita. Kalau dia sama, bucu ada 5, tepi ada 5, automatik gambar rajah tu bukan
pokok. Sebab pokok ni mesti tepi dia kurang satu daripada bilangan bucu. Kalau bucu kita 5, tepi kita 4. Kalau bucu kita 6, tepi kita 5. Mesti kurang satu. Okey, kita akan tengok contoh. Okey, cuba tengok gambar raja yang pertama ni. Okey, gambar yang raja yang pertama ni, dia adalah pokok. Okey, kenapa dia pokok? Sebab pertama sekali semua bucu dia berkait. Apa maksud berkait ni? Berkait ni maksudnya dia ada link. Dia sambung sini, sambung sini, sambung sini, sambung sini. Tak ada yang terputus. Okey, itu maksud dia. Semua bucu dikaitkan. Tak ada bucu yang tertinggal. Tak ada bucu yang tiba-tiba macam ni kan? Sekejap saya contoh. Macam ni, macam ni, macam ni. Tak ada bucu yang bila dah kait sini, kait sini, dah. Ada bucu tertinggal kat sini. Automatik dia bukan pokok. Sebab syarat untuk jadi pokok, dia mesti semua bucu berkait. Okey, lepas tu dia kata setiap pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Iaitu macam ni kan, ada satu je tepi. Dia tak ada macam ni ke sana pula. Kalau macam ni, bucu kita dah ada dua tepi dah. 1, 2. Okey, tak boleh. Dia mesti ada, kalau nak jadi pokok mesti satu tepi je. Dia ada satu tepi je untuk setiap bucu. Untuk satu bucu ni, satu tepi dia. Okey? Lepas tu tengok ada pasangan bucu. Pasangan bucu, dua bucu ni, satu je tepi dia. Tak boleh dua bucu ni ada dua ke tepi dia, tak boleh. Okey, dia mesti ada satu je. Kemudian dia kata tiada gelung. Macam saya cerita tadi, tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Okey? Kemudian bilangan bucu, bucu kita ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tepi kita mesti ada 4 sahaja. Itu 1, 2, 3, 4. Dia cukup semua syarat, maka dia adalah pokok. Okey? Cukup syarat semua. Okey, pokok. Kalau bukan pokok pula, tengok raja 2 ni. Raja 2 ni bukan pokok. Kenapa bukan pokok? Sebab bucu B dan bucu E boleh dikaitkan dengan dua cara. Senang cakap, kata mudahnya, kalau kamu nak tengok je sekali tengok dah tahu dah pokok ke bukan pokok. Salah satu dia, kalau pokok dia tak boleh ada kawasan bertutup macam ni. Nampak tak, dia macam ada kotak kat sini kan? Bertutup, kawasan bertutup tak boleh. Okey, kalau ada bertutup dia macam ni, bertutup je automatik bukan pokok. Okey, kalau pokok tak boleh ada kawasan yang bertutup. Kan? Lagi satu nak tahu dia pokok ke tak, kira. Okey, bucu dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bucu 5, sepatutnya tepi kena ada 4 sahaja. Sebab tepi kita mesti kurang satu daripada pokok. Kurang satu daripada bucu. Jadi kita kira tepi dia ada 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tepi kita ada 5. Dah salah dah. Okey? Tu je cara mudah dia. Kamu kena tengok pertama sekali, tengok kalau dia bertutup, ada kawasan yang bertutup macam ni, automatik dia bukan pokok. Lagi satu, bila kamu kira dia punya bucu, make sure dia punya tepi mesti kurang satu daripada bilangan bucu kita. Kalau dia sama, dah salah dah. Okey, sebab syarat dia tepi mesti kurang satu. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, kenal pasti sama ada pokok atau bukan pokok untuk rajah di bawah. Berikan justifikasi anda. Okey, kamu rasa ni pokok ke bukan pokok? Kalau tengok ni macam ada ni kawasan bertutup ni. Pokok ke bukan pokok, kelas? Bukan pokok. Bukan pokok. Bagus, pandai dah. Bukan pokok sebab ada kawasan bertutup ni. Kalau ada kawasan bertutup ni automatik kamu tengok je, bukan pokok dah. Sebab bertutup. Okey, lagi satu cara nak tahu dia pokok ke bukan pokok, kira dia punya bucu. Okey, dah satu, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bucu kita ada 6. Okey, tepi kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu betul ke ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih-lebih dah ni. Tepi pula ada 7. Jadi pokok ke bukan pokok, kelas? Bukan pokok. Bukan pokok. Sepatutnya tepi kita kena ada berapa je? Sepatutnya kena ada berapa? Ada 5. Ada 5. Pandai dah. Sepatutnya ada 5 sahaja. Ni sampai 7 ni. Berlebih ni. Naik lemak ni orang ni. Sampai ada tepi dia sampai ada 7. Melampau benar. Okey. Sepatutnya kita ada 5 sahaja. Jadi macam mana kita nak tulis ayat dia? Pertama sekali kita kata dia bukan pokok kerana bucu dia ada 6, tepi dia ada 7. Sepatutnya tepi dia cuma ada 5 sahaja. Kemudian dia kata setiap pasangan bucu boleh dikaitkan dengan pelbagai cara. Maksud dia terlalu banyak dia punya
dia macam tertutup tu lah maksud dia. Tertutup macam ni kan. Dia boleh link kan kalau kita nak pergi ke P ni, dia boleh kaitkan dengan Q kan. Cara lain, tengok P boleh kaitkan dengan Q. Cara lain dia boleh ke U, ke T, ke Q balik. Sebab tu maksud dia boleh dikaitkan dengan pelbagai cara. Tengok dia boleh pergi ke U, pergi ke T, lepas tu pergi ke Q. Maksudnya P ni boleh dikaitkan dengan Q dengan banyak cara. Sama ada dia PQ lagi atau PUTQ balik. Itu maksudnya ayat kat sini yang dikatakan dikaitkan dengan pelbagai cara. Saya nak bagi mudah kamu, cara dia tertutup je. Kamu tengok dia tertutup macam ni. Terus automatik bukan pokok. Sebab dia dia boleh dikaitkan dengan pelbagai cara. Macam ni. P ni dah boleh pergi Q. Tapi dia nak pergi Q, dia boleh melalui U, melalui T sampai juga kat Q. Okey? Maksud dia macam tu yang dikatakan boleh dikaitkan dengan berbagai cara. Okey? Okey, jom tengok contoh lain. Okey, tentukan sama ada gambar rajah ni pokok ke atau bukan pokok. Kamu rasa ni pokok ke bukan pokok, kelas? Pokok. Pokok. Bagus dah, pandai dah. Kenapa pokok? Tak ada kawasan yang bertutup. Okey, so sekarang tengok gaya macam tak ada kawasan bertutup. Okey, lulus dah. Okey, cuba kira berapa dia punya bucu. Okey, bucu kita ada 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tepi kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Cantik. Tepi ada 5, bucu ada 6. Maka ini adalah pokok. Pokok kerana setiap pasangan bucu hanya dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Tengok pasangan bucu PQ ada satu di tepi dia, pasangan bucu UT ada satu di tepi dia. Pasangan bucu QT ada satu je. Pasangan QR satu tepi. Pasangan RS ada satu tepi. Itu maksud dia kat sini. Okey, setiap pasangan bucu hanya dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey, jom tengok contoh lain. Kalau yang ni kamu rasa pokok ke bukan pokok? Pokok ke bukan Pokok. pokok? Ini pun pokok. Kenapa pokok? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5 tepi. Lurus. Ni adalah pokok. Okey, tak ada kawasan bertutup. Bucu dia 6, tepi dia 5. Okey, cantik. Ini adalah pokok. Okey, dah pandai dah. Kalau yang ni kamu rasa pokok ke bukan pokok? Tiba-tiba ada X pula kat sini. Kamu teka-teka, kamu rasalah ini pokok ke bukan pokok, ya? Bukan. Bukan pokok. Bukan. Kalau yang ni dia bukan pokok. Kenapa dia bukan pokok? Sebab kita kira bucu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucu. Tepi kita ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 je tepi. Tepi dah kurang sangat dah. Sepatutnya 5. Okey? Automatik dah bukan pokok. Kemudian kamu tengok kat sini. Bucu RT ni dia tak dikaitkan dengan bucu lain. Dia macam terputus. Dia macam terputus kat sini. Okey, sepatutnya dia mesti bersambung. Sepatutnya mesti macam ni. Lepas tu gabung sini. Lepas tu gabung sini. Gabung sini. Gabung sini. Okey, jangan terputus. Yang ni terputus ni. Bucu R dengan T ni. Tepi dia terputus daripada orang lain. Bucu lain. Sebab itulah dia antara sebab ni kenapa dia bukan pokok, selain dia punya tepi tu kurang daripada 5. Okey, saya rasa kamu dah boleh dah ni. Okey, jom kita nak tengok pula macam mana nak lukis. Okey, dia kata lukiskan satu pokok dengan maklumat yang diberi. Okey, maklumat yang diberi kita ada 6 bucu. Jadi kalau kita ada 6 bucu, tepi kita sepatutnya ada berapa, kelas? 5. Jadi tepi kita kena ada 5. Bila ada 5, macam mana nak lukis? Ini contoh dia. Contoh ni macam susah sikit. Saya tak nak kamu lukis yang susah-susah. Kita lukis yang simple-simple dia. Janji betul. Jadi kita nak lukis yang simplenya. Kamu buat 6 bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ada 6 bucu. Okey, tepi kita kena ada berapa? Ada 5. Jadi kamu pun garis. 1, 2, 3, 4, 5. Lukis yang simple-simple je. Janji betul. Betul tak ada 6 bucu? Okey, betul ada 6 bucu. Betul tak ada 5 tepi? Okey, ada 5 tepi. Maksudnya betul lukisan kamu. Tak semestinya kamu buat yang susah-susah macam ni. Okey, buat yang simple-simple je. Simple-simple pun janji betul. Okey, janji betul. Make sure kamu punya tepi ni jangan ada yang terputus.
Mesti bergabung semua tepi. Lepas tu semua tepi ni mesti dikaitkan dengan setiap bucu. Jangan terputus. Bila ada terputus nanti salah. Okey? Okey, kemudian sini pula kalau bucu kita ada 8, tepi kita kena ada berapa kelas? Kalau bucu 8 tepi 7. 7. Okey, tepi kita akan ada 7. Jadi, ni contoh lukisan dia. Saya tak nak kamu buat yang susah-susah. Kita buat yang senang je. Okey, buat bucu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 bucu, 7 tepi. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah. Okey, tak perlu nak buat yang complicated macam ni, tak, yang susah-susah. Buat yang simple-simple je. Janji maklumat dia betul. Ada 8 bucu, ada 7 tepi. Okey, janji lukisan kamu ni tak semestinya susah. Yang simple pun tak apa, janji betul. Okey. Okey, tengok contoh yang lain. Kalau tepi dia 4, bucu kita kena ada berapa kelas? 3. Bucu. Kalau tepi kita 4, bucu kita berapa? 5. Bucu kita ada 5. Okey. Dia macam nampak tadi saja nak buat kamu confuse. Ada terbalikkan pula. Kamu jangan silap pula bila bucu kita 4. Bucu kita buat tepi kita 4, bucu kita akan jadi 5. Okey, so tepi yang kurang daripada 1, kurang daripada 1 bucu, bilangan bucu. Jadi macam nak lukis, macam biasalah tadi saya ajar, tak payah susah-susah. Buat yang senang je. Okey, buat bucu 5. Mana pen saya tak keluar dah. Okey. Buat bucu kita 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lukiskan 4 bucu. 1, 2, 3, 4. Sudah. Yang simple-simple je. Okey, tak perlu yang susah-susah. Okey, sekarang kita punya tepi ada 9. Bucu kita sepatutnya ada berapa kelas? 10. 10. Okey, bucu kita ada 10. Tengok ni. Dia buat lukisan ni. Tak payah susah-susah. Kamu buat simple-simple je. Buat 10 bucu macam saya buat ni. Buatlah sampai sampai 10 bucu. Gariskan sampai 9. Saya lukis sikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lukis simple-simple je. Janji betul. Okey, ada 9 tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah. Tak payah nak kreatif sangat macam ni. Kan salah. Tapi buat yang simple-simple je, janji betul. Okey, buat yang simple-simple je, janji betul. Okey. Jadi dia kata sekarang, contoh yang kedua, lukiskan 2 pokok berdasarkan graf yang diberi. Okey, dia bagi kamu graf. Sekarang dia suruh kamu lukis pokok dia. Okay, jom kita kira ada berapa dia punya bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sekarang bucu dia ada 5. Bucu dia ada 5. Tepi kita sepatutnya ada 4 sahaja. Okay, jadi kita nak singkirkan. Kita nak singkirkan tepi supaya kita boleh lukis pokok. Okay, nak singkirkan yang mana? Contohnya saya tengok dia singkirkan yang mana. Dia lebih, tepi kita ada 7 sekarang. Tepi kita ada 7. Yang ni kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kita sepatutnya tepi untuk pokok ada 4 sahaja. Jadi daripada 7 kita terlebih 3 untuk graf ni. Jadi kita kena singkirkan 3 tepi supaya kita punya tepi ni tinggal 4 je untuk kita lukis pokok. Jadi tepi mana yang nak singkirkan? Contohnya dalam gambar ajar ni, dia singkirkan tepi yang ni, buang. Dia buang tepi yang ni. Kemudian dia buang tepi yang ni. Buang tepi yang ni. Kamu nak buang mana-mana pun boleh. Janji kamu punya jadi pokok. Iaitu ada 5 bucu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 4 tepi. Iaitu 1, 2, 3, 4. Okey, tengok dia ambil sebahagian daripada gambar rajah ni. Ambil dia, buang tepi yang berlebihan tu. Jadikan dia pokok. Tengok pokok ni tak ada kawasan yang bertutup. Sebab tu dia singkirkan kawasan yang membuatkan graf ni tertutup. Kamu tengok ya, kat sini kan dia bertutup kan kat sini. Dia bertutup kat sini. Lepas tu bertutup kat sini. Bertutup kat sini. Sebab tu yang ni dia nak buka kan yang ni supaya tak bertutup, dia buang yang ni. Lepas tu dia nak buka lagi yang ni, dia buang kat sini pula. Lepas tu nak buka yang ni, buang kat sini pula supaya
dia terbuka sebab pokok dia tak boleh ada kawasan yang bertutup. Okey, tengok ni, dia lukis yang ni contoh yang pertama, contoh lukisan grafnya, contoh lukisan pokok kita yang pertama, yang ni yang kedua, pokok kita yang kedua. Okey, yang kedua ni dia singkirkan yang mana? Dia singkirkan yang ni, singkirkan yang ni, singkirkan yang ni. Okey, dia singkirkan 3 sebab tepi kat sini ada 7, kita cuma nak 4 je. Okey, sebab tu dia buang supaya kawasan ni tak bertutup. Okey, supaya tak bertutup. Okey, tengok contoh yang kedua. Okey, yang ni pun sama, dia suruh kamu lukis pokok. Okey, pokok, tengok bucu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bucu kita tak ada 6. Tepi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sepatutnya tepi kita cuma perlu ada 5 sahaja. Jadi kita terlebih 3 kat sini. Jadi bila terlebih 3, kamu kena buang. Kamu kena buang 3. Okey, macam ni nak buang 3. Okey, kita tengok contoh lukisan dia. Okay, contoh lukisan kat sini, dia buat macam mana? Mana pen saya dah hilang. Contoh lukisan kat sini, dia buang yang ni. 1. Lepas tu, dia buang yang ni. 2. Kemudian dia buang yang mana? Dia buang kat sini. Dia buang yang ni. Lepas tu dia tarik. Bukan buang kat sini. Dia buang yang ni. Kemudian dia alih yang ni. Pergi kat sini terus. Okey? Tengok ni, dia garis kat sini. Supaya kita punya bucu ni semua berkait. Semua bucu kita berkait. Okey? Bucu kita berkait. Okey, lepas tu lagi satu, dia buat macam mana? Lagi satu, dia buang yang mana? Yang ni lukisan yang ni kan? Dia buang yang ni. Dia buang yang ni. Kemudian dia buang yang ni. Okey? Jadilah lukisan dia macam ni. Kenapa dia singkirkan yang ni, yang ni, yang ni? Sebab dia tak nak kawasan ni bertutup. Asalnya kalau kamu tengok, dia kan 3 segi kat sini, bertutup kat sini, bertutup kat sini, bertutup kat sini. Jadi dia tak nak bagi bertutup, dia buang kat sini 1, dia buang kat sini 1, dia buang kat sini 1. Supaya tak bertutup kita punya gambar rajah ni. Jadilah pokok kalau bertutup macam ni bukan pokok. Okey, jelas ke kelas yang ni? Ada tak sesiapa yang nak tanya? Boleh ke yang ni? Ada tak sesiapa yang nak tanya sebelum saya teruskan? Boleh ke yang ni? Boleh. Boleh ya? Okey, sekarang kita nak tengok contoh yang terakhir. Okey, rajah di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Tak terarah ni maksudnya apa? Saya dah ajar untuk kelas yang lepas. Kalau tak terarah maksudnya tak ada anak panah. Okey, tak ada anak panah. Saya tulis kat sini. Tak ada anak panah. Anak panah. Tak ada anak panah. Berpemberat maksudnya ada nilai. Tengok dia ada nilai. Okey, dia tak, graf ni tak ada anak panah tapi ada nilai. Sebab tu dia kata graf ni tak terarah sebab tak ada anak panah. Berpemberat maksudnya ada nilai. Okey, kemudian dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita lukiskan satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Maksud dia kat sini, dia suruh kamu lukis pokok, tapi pokok tu nilai tepi-tepi antara pokok ni mesti nilai pemberat yang minimum. Minimum sekali. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, langkah yang pertama, kita kira bucu dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Tepi kita ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk kita lukis pokok, kita kena buat tepi dia sepatutnya ada 4 sahaja. Okey, tepi kita sepatutnya ada 4. Jadi kita kena buang 3 daripada 7 ni, kita kena buang 3 supaya jadi 4 je tepi kita. Okey, jadi kita nak buang yang mana? Okey, kita tengok. Keluarkan tepi dengan pemberat nilai tertinggi. Okey, kita tengok kat sini, kita nak dapatkan jumlah nilai pemberat dia yang paling minimum, maksudnya paling kecil. Jadi kita akan buang nilai pemberat yang besar. Jadi kita tengok kat sini, nilai pemberat yang besar nombor berapa? Ada 25, 20 dengan 19. Jadi dia kata kat sini, keluarkan tepi dengan pemberat nilai tertinggi, iaitu tepi bagi PQ iaitu 25, tepi bagi QR iaitu 20, dengan tepi bagi PT iaitu 19 sebab dia besar nilai dia.
Okey, bila kita buang, kita dah buang nilai yang ni, kita tengok yang ni. Kita tengok gambar raja kita bila kita dah buang tiga-tiga ni. Okey, bentuk gambar raja kita ni kamu rasa ni pokok ke? Pokok ke sekarang ni? Ada kawasan tertutup ni. Sekarang ni jadi pokok ke tak? Tak. Dia bukan pokok sebab dia ada kawasan yang bertutup. Lagi satu, kita ada kawan kita yang tertinggal kat sini. Bucu yang ni tak ada siapa-siapa kait dengan dia. Tak ada siapa kait dengan dia. Tak boleh kalau kamu tak sebab pokok ni dia mesti berkait dengan semua bucu. Lepas tu dia tak boleh ada kawasan yang bertutup. Jadi bila lukisan kita jadi macam ni, maksudnya belum jadi pokok. Dia suruh kita lukis pokok, tapi kita tak dapat pun pokok. Jadi maksudnya yang ni lukisan ni dah salah. Kita tak boleh buat macam ni. Okay, tengok dia. Dia kata raja di atas bukan pokok kerana bucu P tak dikaitkan dengan bucu lain. Tepi bagi RS, ST dan RT mengaitkan tiga bucu. Sebab dia tertutup. Okay. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena cuba yang kedua pula. Disebabkan tadi tu tak berjaya, kita cuba ke yang kedua. Okay, yang kedua ni kamu tengok. Antara pemberat yang bernilai, yang ni kan tadi kita tengok, dia tak berkait, betul tak? Yang ni kan P kita ni dia tak berkait dengan sesiapa. Jadi maksudnya untuk jadikan dia berkait dengan sesiapa, untuk menjadikan dia berkait, kita kena pilih sama ada dia nak berkait dengan PQ ke atau dia nak kaitkan dengan PT. Kita kena pilih salah satu. Sebabnya kita nak buatkan dia berkait. Asalnya dia tak berkait kan, lepas kita dah padam dua ni, dia tak berkait. Jadi kita nak jadikan dia berkait, maksudnya kita tak ada pilihan. Kita kena pilih juga sama ada dia nak berkait dengan Q atau berkait dengan T, supaya bucu P kita tu berkait. Jadi kita kena pilih. Jadi kat sini dia suruh kamu pilih. Okey, untuk kita pilih sama ada dia berkait dengan PQ atau PT, kita akan tentukan nilai dia. Sebab kan kita nak jumlah nilai yang minimum, jadi kita akan pilih nombor yang kecil, iaitu 19. Jadi kita akan pilih P ni akan berkait dengan T. Jadi kita akan kekalkan nilai 19 ni, kita akan singkirkan PQ ni. Okay, sebab PQ ni nilai dia besar, jadi kita singkirkan. Kita kaitkan P tu dengan T. Okay, kemudian dia kata kat sini pula tadi kita punya graf dia tertutup kat sini. Jadi macam mana kita nak buat dia terbuka? Dia tertutup kat sini. Jadi macam mana nak buat dia terbuka? Maksudnya kita akan buang satu tepi supaya dia terbuka. Supaya dia terbuka. Jadi untuk kita buang satu tepi ni, kita nak ambil nilai yang minimum. Jadi kamu rasa antara 12, 17, 14 ni, tepi mana yang patutnya kita singkirkan? Untuk kita dapatkan nilai yang minimum, kita nak nilai yang kecil ni. Jadi kita yang ni tertutup, kita nak buang satu. Jadi antara 12, 14, 17 ni kamu rasa kita sepatutnya buang nilai yang mana? Kamu akak-akak. 17. 17. Okey. Kita akan buang nombor 17 tu sebab 17 tu dia besar. Kita nak nilai kecil. Jadi kita buang 17 tu supaya dia terbuka. Nampak ni? Bila kita dah buang, dia dah terbuka macam ni. Okey. Bila dah terbuka, barulah kita dapat ini adalah pokok. Sebab P kita pun dah berkait dengan satu. P kita dah berkait dengan P kita dah berkait dengan bucu lain iaitu T. Kemudian kita dah tak ada dah kawasan yang tertutup sebab kita dah buang yang kita dah buang nilai yang besar tadi bahagian sini, jadi dia dah terbuka. Jadi barulah betul lukisan kita ni barulah jadi pokok. Okey, tengok graf yang terhasil adalah pokok dengan nilai pemberat minimum iaitu macam mana nak tahu nilai dia? Sebab dia suruh kita cari jumlah, kamu kena tambah. Itu kamu tambahkan 10, tambah 12, tambah 14, tambah 19. Nanti kita akan dapat 55. Maknanya nilai minimum kita adalah 55. Macam tu je. Jelas ke kelas ini? Ada tak sesiapa yang nak tanya? Boleh ke yang ni? Boleh. Boleh ya? Okey. Jom kita nak tengok sikit. Saya nak tunjuk sikit lah latihan kita hari ni. Okay, hari ni latihan kita, saya nak minta kamu buat latihan ni. Okay, kamu boleh buka buku modul A kamu, muka surat 40. Okay, buka muka modul, muka surat 40, siap-siap. Okay, saya tunggu sekejap, saya bagi masa untuk buka buku. Okay.
Dah ya, okey, jom kita tengok. Tentukan sama ada raja di bawah, raja berikut adalah subgraf bagi graf G. Ingat lagi tak subgraf tu apa? Subgraf tu mesti sebahagian daripada graf G. Okey, ni kita punya graf G. Kita tengok A. Okey, A kita ni satu je bucu kat sini, iaitu bucu Q. Sini ada bucu Q. Jadi kamu rasa ini subgraf ke bukan subgraf? Ada bucu Q? Subgraf. Subgraf. Jadi kamu pun jawab ya, subgraf sini. Okey. Kemudian tengok kat sini pula, B pula. B kita ada sini, ada bucu R. Okey, bucu R kita ada gelung, iaitu gelung E3. Sini E3. Dah sama dah ni. Jadi kamu rasa ini subgraf atau bukan subgraf? Subgraf. Subgraf. Okey. Jadi kamu pun tulis ya, dia adalah subgraf. Jadi tulis kat sini. Mana saya punya pen dah? Pen saya kat sini ya. Kat sini pun ya. Okey, kemudian kita ada bucu ni je. Bucu ni ada 1, 2, 3. Tak ada nilai ya. Ada bucu je. Kalau ada bucu ni pun dia masih subgraf. Okey, yang ni pun jawapan dia ya. Dia ada bucu 3, 1, 2, 3. Okey, betul sama 1, 2, 3. Jadi ya, dia adalah subgraf. Okey, yang ni pula, yang ni subgraf ke atau bukan subgraf? Tak, saya padam dulu. Tak nampak dah saya contek-contek. Okey, D tu kamu rasa D tu subgraf ke atau bukan subgraf? Tengok D dulu. Subgraf. Subgraf. Jadi ini ya, bagus, pandai dah. Okey, E pula. E ni subgraf atau bukan subgraf lah? E ni Bukan. Bukan. Jadi jawapan dia tidak. Okey, bukan. Okey, bagus, pandai dah. F ni subgraf atau bukan subgraf? F ni subgraf ke bukan? Bukan. Bukan. Bagus. Dah pandai dah ni. Tidak jawapan dia. Okey, G ni subgraf atau bukan subgraf? Tengok. Subgraf ke bukan? Cek sini, sini, sini. Okey, yang ni. Okey. Subgraf atau bukan subgraf kelas? Kamu rasa? Subgraf. Subgraf. Bagus. Cerdik, lulus. Dah pandai dah ni nak bezakan subgraf dengan bukan subgraf. Okey. Ada lagi ke? Ada lagi yang ni. Nampak ke saya kecilkan sikit? Kamu nampak ke? Kamu boleh tengok buku kamu kan? Saya kalau zoom ni dia kecil. Kamu rasa H ni subgraf ke bukan subgraf? Kamu nampak ke? Subgraf ke bukan subgraf? Ni Subgraf. Subgraf. Okey, ni jawapan dia ya. Okey, I subgraf atau bukan subgraf? Bukan. Bukan. Cerdik dah. Pandai dah. Okey, C kita subgraf atau bukan subgraf? C kita. Bukan. Bukan. Okey, cantik. Last sekali. K kita nak subgraf atau bukan subgraf? Kamu nampak ke saya punya ni kecil? Subgraf ke bukan? Subgraf. Subgraf. Bagus. Pandai dah kamu semua. Okey, subgraf. Okey, kemudian saya nak tunjuk sikit. Okey, ni nombor 2. Nombor 2 ni dia suruh kamu lukis subgraf. Saya tunjuk contoh satu je. Nanti selebihnya kamu buat. Okey, subgraf ni apa? Subgraf ni sebahagian daripada graf kita. Sebahagian daripada graf asal. Jadi sebahagian daripada graf asal tu maksudnya apa? Maksudnya saya tunjuk yang A je. Kamu cuma lukis sebahagian je. Okey, P, Q, Q sini, P sini. Kamu gariskan E1. Okey, sudah. Siap satu subgraf. Okey, subgraf kedua pula. Okey, buat Q, R sini, Q sini, E2. Sudah. Kita punya subgraf yang kedua. Okey, subgraf yang ketiga. Kamu lukiskan macam mana pun. Jadi dia sebahagian daripada graf kita yang asal. Contohnya macam ni. Okey, ni R, ini P, lepas tu E3, E1, Q. Cukup dah. Subgraf yang pertama, subgraf yang kedua, subgraf yang ketiga. Cukup dah 3 subgraf. Okey, boleh ke saya tinggalkan untuk kamu B dan C ni? Kamu boleh buat tak agak-agaknya? Nampak ke? Boleh. Boleh ya. Dia senang je. Dia sebahagian daripada graf asal ni. Kita lukis sikit je. Sebahagian daripada graf B ni. Okey, dia tak semestinya macam ni. Kamu boleh je nak buat. Saya nak buat PR je lah cikgu. Saya nak buat PR je.
PR. Boleh juga PR ni pun dikira sebagai subgraf bagi graf kita yang ni. Okey, walaupun kamu tak buat yang 1 2 3 cikgu buat ni, kamu nak buat 1 2 3. Ni kamu nak buat yang ni, yang ni, yang ni. Boleh juga. Betul juga. Asalkan dia sebahagian daripada kita punya graf yang asal. Okey. Jadi saya tinggalkan untuk kamu. Yang selebihnya B dengan C ni nanti kamu cuba ya buat. Nanti kalau kamu tak pasti boleh WhatsApp saya. Okey, kita nak tengok sikit nombor 3. Okey, nombor 3 ni dia suruh kamu tentukan sama ada dia pokok ke bukan pokok. Okey, cuba tengok yang pertama ni. Pertama ni ada kawasan bertutup lah. Dia pokok ke bukan pokok, kelas? Bukan pokok. Bukan pokok. Jadi jawapan dia bukan pokok. Macam tu je. Simple je. Okey, yang B tu bukan pokok ke bukan pokok? Bukan pokok. Bukan pokok. Pandai dah. Okey, C ni pokok ke bukan pokok? Pokok. Pokok. Okey, D ni pokok ke bukan pokok? Pokok. Pokok. Okey, lulus. Cerdik dah semua. Dah pandai dah ni, dah tahu dah pokok dengan tak pokok. Okey, pokok ni kamu cuma perlu ingat, dia tak boleh ada kawasan bertutup dengan dia punya bucu mesti dilingkan. Mesti sambung. Okey, semua sambung. Lepas tu lagi satu kamu kena ingat, bucu dia ada 4, dia punya tepi mesti ada 3. Tepi dia mesti kurang 1 daripada kita punya bucu. Itu je kena ingat. Okey. Okay, so saya tengok sikit nombor 4 apa ya? Nombor 4. Nombor 4. Nombor 4 ni dia suruh kamu lukis pokok. Pokok ni saya dah ajar tadi kalau bucu kita 6, tepi kita kena ada 4. Saya tunjuk satu ke? Tepi kita kena ada 5. Jadi macam ni lukisan kita, kamu buatlah 1 2 3 4 5 6. Tepi kita kena ada 5. 1 2 3 4 5 contohnya lukisan dia. Okey, kamu lukis simple-simple dia jadi betul. Ni saya tunjuk satu, saya tinggalkan kat kamu untuk B, C dan D ya. Kamu cuba buat ya. Saya harap tak ada masalah yang ni. Okey, untuk nombor 5. Nombor 5 dia suruh kamu lukis pokok. Dia suruh lukis berapa ni? Dia suruh kamu lukis 2 pokok. Jadi daripada rajah ni dia ada kawasan bertutup. Jadi nak lukis pokok kira dulu 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 bucu. Bucu ada 5. Tepi kita sepatutnya ada 4 sahaja. Tapi tepi kita ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nak buang 1. Jadi nak buang yang mana 1? Saya punya tak hilang. Jadi nak buang yang mana? Sebabkan ni kawasan bertutup. Kita tak nak jadikan dia bertutup. Jadi kita singkirkan ni 1. Okey, jadi lukisan dia saya tunjukkan 1. Bila saya singkirkan yang tu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lukisan kita akan jadi 1, 2. Tak boleh singkir yang tu, nanti terputus. Sekejap ya. Kamu tak boleh singkir yang tu sebab nanti terputus. Kita singkirkan yang mana ya? Kita singkirkan ini supaya dia tak terputus. Sekejap ya. Sebab kamu dia punya bucu mesti disambung tapi jangan putus. Jadi saya singkirkan yang sebelah sini. Jadi dia jadi macam ni. 1, 2, 3, 4. Siap satu pokok saya. 5 bucu. 4 tepi. Okey, kemudian lagi satu saya boleh singkirkan yang mana? Saya singkir yang sebelah sini pula. Okey, bila saya singkir ke sebelah situ, graf saya akan jadi, saya tunjuk ya, pokok kita akan jadi macam ni. Okey, ada 1, 2, 3, 4. Okey, pokok kita jadi macam ni. Lukisan dia. Nampak ke lukisan saya ni comot sikit. Janji bucu kamu 5, tapi kamu 4. Semua bucu mesti dilingkan. Semua bucu kena link. Jangan ada yang terputus. Okey? Okey, yang ni saya tinggalkan untuk kamu ya. B ni kamu cuba buat. Lukis dia punya pokok. Saya dah tunjukkan 1 untuk A ni. Jelas ke kelas yang ni? Boleh ya? Saya harap tak ada masalah yang ni. Yang D ni, yang D ni dia macam susah sikit. D ni dia suruh kamu lukis. D ni sama macam contoh kita yang terakhir tadi. Contoh kita yang terakhir, dia suruh kamu lukis pokok dengan nilai pemberat yang minimum. Okey, saya nak minta kamu siapkan nombor 1 sampai nombor 6. Nombor 6 ni tak apalah kalau tak boleh buat. Kamu buat sampai nombor 5. Nombor 6 ni nanti kamu boleh WhatsApp saya tunjukkan. Okey.
Okey, ada soalan ke kelas untuk pembelajaran hari ini sebelum saya tutup kelas kita hari ini?